الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Rasulullah SAW antara lisan dan tindakan. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda mengatakannya, melainkan bagindalah orang yang melakukannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang, melainkan bagindalah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya bagaimanakah akhlak baginda, Aisyah radhiyallahu anha menjawab yang bermaksud adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang tidak diajarkan sebelum diajarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang menjadi mukaddimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Melalui mafhum ayat ini, Allah SWT mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kekurangan yang ada pada mereka, iaitu seorang muslim itu boleh menjadi seorang yang mengatakan sesuatu perkataan tetapi tidak pula mengerjakannya. Antaranya, mereka berkata, kami ingin mengerjakan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah, tetapi ketika datang perintah itu, mereka tidak mengerjakannya. Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat dipahami daripada ayat ini, iaitu pertama, manusia yang melakukan sesuatu yang bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki, tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku, sesuatu yang baik itu diperkatakan dan mengingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah SWT, tetapi yang memperkatakannya sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang tidak menepati lisan atau janjinya. Menunaikan janji adalah antara perkara yang ditentukan oleh Islam bagi orang yang beriman untuk menunaikannya. Jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,
fi salas, iza haddatha kadzaba, wa iza tumina khana, wa iza wa'ada akhlafa. Bermaksud, tanda orang munafik itu ada 3. Bila berkata, ia berdusta. Bila diberi amanah, dia mengkhianatinya. Dan bila berjanji, ia menyalahi janjinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan rahmati Allah SWT, sikap dan akhlak Rasulullah SAW dicontohi dan diikuti oleh para sahabat kerana wahyu dari Allah SWT yang selaras pelaksanaannya dengan lisan dan perbuatan baginda. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang dibawa oleh baginda SAW. Maka mereka berlomba-lomba untuk mencontohi Rasulullah SAW dalam apa jua perkara yang baginda lakukan. Setiap ketetapan Allah SWT yang disampaikan dengan lisan Rasulullah SAW dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat, kerana lisan dan amal Rasulullah SAW itu sentiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda. Dicontohi dan dirujuk dari watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehingga kepada watak sebagai seorang ketua negara. Itulah hasil didikan yang menerapkan bersatunya lisan, sikap dan akhlak yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan sepatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dan menyatukannya dalam satu saf yang kuat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 63 bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah menyatukan umat Islam untuk mencapai sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat dengan rahmat acuan baginda. Antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah: pertama, bersifat pemaaf, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa maupun dalam kepayahan yang menekan. Keempat, jauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan keenam, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda adalah utusan Allah SWT, baginda tidak pernah menyombongkan diri. Baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri dari para sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat rendah diri dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lainnya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 128 bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yang inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana. Baginda memilih rumah yang layaknya setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat daripada tanah dan pintunya dari kain kuning. Tempat tidur baginda cumalah anyaman tikar daun kurma sahaja.
Bila bangun berbekas daun tamar di belakang tubuh baginda. Baginda selalu menahan lapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membazir makanan. Jika makanan berlebihan, baginda memberi kepada jiran tetangga ini. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya kaya kerana harta Sayyidatina Khadijah diserahkan kepada baginda. Tetapi baginda infakkan untuk Islam, sehingga ketika wafatnya Rasulullah SAW tidak sedikit pun harta dan wang ditinggalkan. Hadirin Jumaat dirahmati, kehebatan Rasulullah SAW terbukti kerana kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras dengan perbuatannya secara spontan. Baginda mendidik Khulafa Ar-Rasyidin dan kemudian diturunkan kepada Salafus Salih, sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini, yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang diredai dan dirahmati oleh Allah SWT. Antara didikan Rasulullah SAW adalah pelaksanaan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah mengekalkan sikap pemegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul tiada tolak banding. Apabila Rasulullah SAW mendidik mereka untuk sanggup hidup miskin, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat, maka melimpahlah kekayaan, makmur dan berbahagia rakyat dalam sesebuah negara Islam. Biarpun tamadun gemilang Islam akhirnya hancur kerana bersilih gantinya pemerintahan yang semakin meninggalkan sifat zuhud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua sempena sambutan Maulid Rasul 1445 Hijrah ini bertekad dan berusaha untuk mencontohi sifat dan sikap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri baginda lah sisi yang paling tepat dan benar sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh pelbagai lapisan umat Islam di semua keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada khutbah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah SWT. Kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab di akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi kepribadian Rasulullah SAW untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Suratul Ahzab ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور